Mangga tadi tu bunga. Kalau ada mangga tak boleh buka. Okey. Testing 1 2 3 3 2 1. Penjaga tu suara. ayam hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam Lagi sekali kita sembang santai, borak kopi tiam. Okey. Kita sembang alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Kita beli dengan harga 5,500. Okey, tadi ayam kita sembang grup apa Kedah tentang urusan melibatkan bulan, SOP pihak pembeli dan SOP pihak guru ataupun tukang. Kedah datang. Okey. Jadi 500 di charge. Nak bagi pencerahan lebih detail agar semua yang berkenaan faham tentang bila kita berurusan barang-barang antik mistik ni, kena faham SOP dia. Ahli jemaah ramai. Terima tu. Okey. Ramai. Kat 8 orang. Satu orang pun tak ada yang nak menyumbang. Tommy sebagai Presiden Pertubuhan Khazanah Alam dan Mistika Malaysia, short formnya KADAM, ingin memberitahu kepada pihak arranger ataupun broker ataupun jemaah-jemaah yang mencari barang. Bila sebut modal aja senyap. Nak kongsi sikit ni lah. Kalau kita ada bermain barang-barang alam mistik ataupun alam gaib ataupun alam sebelah, dalam masa mistik dia alam sebelah, guru pula kena maupun spiritual ataupun paranormal, mesti dan wajib ada ilmu. Terima tu. Okey. Kawan saya cakap sebagai contohnya lah, carilah barang-barang yang ada keindahan. Contohnya seperti keindahan barang-barang tersebut, seperti barang kebal. Barang kebal ni contohnya macam batu delima. Batu delima bila rendam merah air. Kalau dapat batu delima ada juga keindahan dia, potong rambut tak putus. Buntat lipan, tebus pandang, besi kuning. Itu keindahannya. Itu yang pihak pembeli cari. Itu juga pihak guru cari. Itu keindahan dia. Kalau barang tu tak ada keindahan, ibarat contoh macam keris. Kita nak keris berdiri atas arahan suara, bukan disandarkan. Kalau kita beli je keris tu tanpa ada keindahan, ibarat kita beli besi buruk. Barang antik saja. Itu kena cari barang buyer untuk barang antik. Untuk mencari buyer barang antik memang susah. Memang susah. Kebanyakannya banyak yang menyambar jadi pembeli padahal dia hanya broker maut. Minta maaf cakap, itu broker maut. So, dalam urusan ni kita kena telus. Baik barang-barang yang keindahan seperti kebal umum, keris berdiri, keris kerak kiri kanan, mani gajah dua alam, kunyit hitam. Kunyit hitam masak nasi jadi hitam. Itu keindahan dia. Kunyit hitam. Bulu bertumur ruas, keindahan dia anti panas. Geliga tembus pandang. Geliga tembus pandang ni kita kena tahu. Geliga tembus pandang ni SOP cara test dia. Geliga tembus pandang SOP cara test dia. Kita ambil top up telefon, kita gores. Bagi tahu Datuk. Sebelum pihak owner kena baca dulu. Sebelum dia gores, dia tengok berapa nombor yang ada dalam digit tu. Okay. Sebelum dia gores, dia tengok dulu. Okey, dia teka berapa nombor. Nombor ada dalam tu. Jadi dia boleh komunikasi. Jadi bila tengok nombor dalam tu betul apa yang dia teka, itulah yang dia ada boleh kata tebus pandang. Setengah buyer, tester buyer dia punya SOP test, teka barang dalam kotak. Apa dalam kotak tu? Kotak tu seperti batang macis ke, duit shilling ke, dalam kotak jam tangan ke. Owner sendiri akan meneka dalam tu. Kalau betul tekaan dia, bila dia pegang butat lipan tembus pandang tu, betul lah keindahan dia. Tapi kadang-kadang kita berurusan, owner ni semua jago kampung, tak ikut SOP apa yang pihak pembeli nak. Itu selalu urusan tidak berjaya, tidak game, gagal. Itu keindahan geliga tembus pandang. Okey. Kalau kita pegang barang, begitu juga bulu bertumur ruas. Bulu bertumur ruas keindahan dia, kita celup tangan kiri tangan kanan kan, kita pegang. Bila kita celup air panas, pegang bulu tu,
tangan kita tak rasa InsyaAllah, panas. kalau tak Itu ada keindahan penghalangan dia. dan rintangan insyaAllah saya dah- Kadang-kadang ada buat permohonan setengah dengan test kawan terbaya saya. dia akan test dia rendam dalam heater Duduk sampai menggelegak panas. permohonan minta Tapi- gajah alam sebelah. Tidak pecah. Itu keindahan dia. Itu pembeli nak. Sama. Dia ikut Apa gram. macam macam sini, Kalau sana bulu boleh bertumbuh dapat. ruas. Okey. Sana Begitu boleh juga dapat. dengan barang-barang anti cukur, anti racun, anti rasa, anti besi dan macam-macam lagi barang-barang antik mistik. Ada? Yang dicari telah terbukti dari dulu memang laku dan berlaku transaksi. Dah ramai juga yang berhasil Saya cakap, susah sangat. untuk urusan Kali ni jual saya beli buat mahar permohonan. ataupun proses. InsyaAllah dia boleh membantu. Saya percaya. Yang dicari oleh pihak pembeli ataupun pihak guru atau tukang lah. Okey. Paling utama sekali pihak owner barang kena buktikan keindahan barangnya. Pihak owner barang kena buktikan keindahan barangnya. Kemudian baru jalan untuk urusan proses dengan guru ataupun dengan pihak pembeli. Dah dapat hasil proses barulah dimaharkan. Kalau mahu dapatkan 2 kali InsyaAllah lah dalam masa kejap ni saya dapat lah. dapat 2 kali InsyaAllah kawan membantu. duit lumayan. Artinya dia punya harga tu lah. Ada Betul. barang, Kawan ada saya. duit. Kawan Barang saya, tipu tak akan jadi duit. Jadi itu SOP jauh. test lah. Bangi. Okey, SOP pihak pembeli. Ada terima tu bosku? Okey, layan je asal barang jadi duit. Okey. Barang apa-apa pun sebelum dipaparkan yang mana yang dipostkan oleh pihak arranger atau pihak broker jemaah-jemaah harus pastikan barangnya dahulu, lengkap maklumat detail, cerita yang betul-betul sahih dari pihak owner atau wakil owner. Yang terbaik owner kena turun Nak juga. dapat lah. Jangan jadi jago kampung. Saya Dia suruh berhajat, pula buyer turun ke rumah owner. Dia nak jual barang, owner Jual kena jumpa pembeli. saya hantar gambar. Baru betul. Man, Terima tu. saya nak spek macam ni man. benda Bukan pun pergi dia cari pun timba. macam ni juga. Kau nak jual gol pisang, kau kena jualkan barang kau. Berat tak kisah. Takkan kau suruh pembeli datang tempat Biar kau. dia diuji dalam air, Kau kena dia jumpa macam pembeli. tu. Terima tu. Kena faham tu semua. Jadi Ha? Guru dia. Guru proses ni. Dia orang maklumat kena lengkap. Sini. Kena ambil detail. Cerita yang betul-betul sahih dari pihak owner atau wakil owner. saya punya Yang terbaik owner kena turun. guru ni Baru kita boleh deal barang tersebut. sama. Jika Bagi jika sistem ada yang Saya tak tahu. berjumpa dengan pihak guru, dengar apa barang yang dibeli, dengan apa barang yang betul dicari, owner barang wajib tunjuk barang tu punya keindahannya. Barang aku sendiri Kurangkan cerita sembang selama kini mengharap orang. sembang kencang lah. Sembang je barang tak ada kena habis sembang je. Kadang diorang ambil dekat YouTube, diorang copy paste hantar. Bila kita minta video terkini, tak boleh nak buat. Itu semua sembang. Kena perhatikan itu. Itu semua broker maut. Okey. Kena cerita yang pasti, maklumat yang pasti. InsyaAllah perjalanan urusan menjadi mudah dan semoga dimudahkan urusan. Okey. Lagi satu, yang mistik atau alam gaib, kita kena kaji dan mengaji kena mengaji lebih setidak-tidaknya dapat nak kita main kenal alam dan sebelah berdamping dia. dengan orang-orang yang mahir, Sekarang, bang. yang berilmu. Mistik seorang dari pun buatan saya manusia berjaga. inilah yang harus Apa kita lagi kita berhati-hati untuk tidak mudah percaya dan terpedaya. Apapun setiap perbuatan itu, niat adalah penting. Segalanya niat kerana Allah. Setiap apa yang Boleh nak kita lakukan adalah amal ibadah. Jika niatnya betul, bila banyak bersyukur dan redha atas segala ketentuan ilahi, Sirih tanpa bayang. maka Allah memberi rezeki nikmat yang luas dan juga ruang-ruang yang peluang yang baik dalam hidup. Yang penting sekali mesti ada ilmu. Yang penting mesti ada ilmu dan perlu banyak belajar. Ada terima tu. Tommy kalau nak bercakap kena ada skrip. Bila dia Baru ambil boleh barang, dia tak boleh proses. fokus. Orang lain tak boleh proses. Okey. Nak kunyit hitam. Untuk urusan barang-barang mistik yang kena kinahan, contoh yang kebal umum. Kebal ni ada dua tau. Kebal umum dan kebal umum dan kebal kulit.
Kalau bala umum, SOP pembeli ataupun tukang potong rambut tidak putus. Ataupun potong janggut tidak putus. Kadang orang tekan, ambil pisau jilid, minta maaf, ni contoh. Ambil pisau jilid, dia tekan sini. Tekan, tarik. Bukan tekan layar-layar gini. Itu yang tak boleh pakai itu. Putus janggut, putus rambut. Kalau dia ambil video, dia buat video, dia tekan gini layar-layar. Kadang-kadang dia ambil pisau jilid tu, pisau jilid ni, dia asal dekat gelas. Kat gelas, pisau jilid ni track permainan owner ni, broker ni, dia ambil pisau jilid ni, dia tekan, dia tali, dia asal ataupun dia cincin dari tumpul. Dia pusing balik dari tumpul. Jadi bila dipotong rambut, ni kepala botak ni dah rambut dah. Ni rambutnya dah ada rambut. Ambil janggut Tommy lah, ambil tekan, tarik. Jangan begini-gini. Memang tak putus. Itu track permainan orang. Perhatikan, jangan tertipu. Betul tak? Okey. Terima tu. Jadi untuk urusan barang kebal ni, boleh tahan juga lamanya kita menguruskan. Tapi isu banyak timbul, buyer tak adalah, buyer tak wujud lah, barang tak betul lah. Jadi pendapat ni kita santai-santai. Kita borak kopi tiam, minum kopi jantan. Ini take oil leci tau. Terima tu. Jadi kita sampai santai. Jadi pendapat santai, pendapat. Jadi kita santai-santai sembang kosong, sembang kan, borak kopi tiam. Dari pihak buyer keluarkan satu surat menyatakan genuine buyer. Surat pada company dia, sekian-sekian bla bla bla. Owner buat satu surat pula menyatakan item apa, gambar harga item dia, gambar dia, harga dia, keindahan dia disusun dengan perjanjian-perjanjian, mungkin ada lawyer. Ada hitam putih. Dan SOP kedua, SOP nak tahu, PKP pada ada SOP, Standard Operation Procedure. Terima tu. Asal memang betul. Jadi SOP yang kedua pihak, SOP kedua-dua pihak dengan cara ini banyak urusan tidak buang masa. Dan tidak buang masa dan wang ringgit penat letih ke Johor, ke Penang, ke Perak, tak game-game. Penat tahu balik buat telur. Bisinglah bertala guru. Tak game-game lagi. Terima tu. Dalam bahasa mistik game, tak game. Jadi tak berjaya dalam urusan. Itu yang susah nak game, nak berjaya. Orang lain dah game, kita tak game lagi. Barang ni dalam urusan ni ada yang dah berjaya, tapi dia orang tak bersuara. Takut kena pau. Siapa nak yang dah berjaya, dia beritahu. Tak. Orang berjaya tak akan beritahu, tapi bila dia gagal, dia rius kampung. Terima tu. Jadi tak buang masa dan wang ringgit. Dan baru betul ada buyer. SOP kedua pihak dengan cara ini banyak urusan tidak buang masa dan wang. Baru tahu betul ada buyer, wujud buyer. Baru kita tahu ada barangnya. Owner terlebih dahulu perlu tunjukkan gambar item dan tarikh yang terkini diberi kepada pihak pembeli, dan gambar tersebut adalah bukti item yang sama bila ada pertemuan. Segala cara ini banyak kelebihan dan kepentingannya kepada kedua-dua pihak. Bagi Tommy itu adalah urusan yang serius kedua-dua pihak. Jika tidak hanya sekadar deal kosong saja. Dah bertahun-tahun sekadar deal kosong sajalah, yang bertahun-tahun menemui kegagalan. So kita santai saja, borak kopi tiam. Terima tu. Jadi dalam urusan mistik ni, urusan yang alam tarik dana, alam gaib ni, kena faham dah SOP dia. Mistik ni banyak barang-barang antik ni. Bila bermasalah, kunyit hitam, ayam tu mati, bulu bertumur ruas, mani gajah dua alam, besi kuning, buntat lipan, batu delima, merah air, pedang tombol, potong paku tak putus keindahannya, pedang selendang, anti racun, mangkuk anti racun, anti rasa, tokek, tokek macam cicak-cicak man, tokek besar macam biawak tu, tokek rumah ke, itu kadang-kadang urusan semua menemui kegagalan di situlah. Jadi contohlah kan, Tommy bagi, kalau sesiapa ada dana yang betul-betul di rumahnya telah dikelar pasti, di-scan oleh pihak guru, jangan mimpi. Mimpi tu mainan tidur, permainan setan, jin.
kena berurusan betul-betul genuine. Jangan kita melanggar syariat. Sampai ambil gali kubur, ambil kain kafan. Itu memang mensyirikkan Allah. Main mistik kena saya beli betul-betul. Saya para dengan kawan. apa saja. Tapi bukan jemaah saya. Jadi contohnya kalau kita nak ambil dana dalam rumah ke, kebun ke, syarat-syarat guru atau tukang adalah seperti berikut. Pertama, pihak owner, tuan rumah kena ambil tanah 4 penjuru rumah dia. Walaupun dana di dalam rumah tidak boleh menghadap kalau bukan orang yang mengambil tanah. Mesti owner yang ambil tanah, tuan rumah. Faham? Terima tu. Kedua, pengesahan di tempat guru. Dulu saya ramai tim. Okey. Tim Ketiga, pembagian semua jemaah sama rata. Yang terlibat sahaja. Jika ada unsur tamak, abaikan. Tak nak pokok. Terima tu. Ketiga, pembagian. Keempat, selesai pengesahan daripada tim guru. Guru Tommy tak sebut nama. Ni guru untuk keselamatan tak boleh sebut nama. Jadi selesai pengesahan, tim guru akan datang sendiri untuk bantu proses pengujudan dan penyataan dana. Jadi untuk pengetahuan, contohnya guru ini lebih suka kawasan Johor. Johor Bahru ke, Batu Pahat ke, Muar ke. Jadi tak nak viral di nama. Takut kena sailang. Sekarang di zaman sailang. Terima tu. Biasalah. Sebab untuk pengetahuan guru lebih suka kawasan Johor, dekat untuk urusan. Kadang-kadang mudah orang untuk urusan. masuk dalam grup Tommy semata-mata nak ada faham tu, terima tu bosku. Okey. Jadi pada malam ni kita santai Borak Kopitiam bersama dengan 2 orang ahli panel. Ahli panel kita yang pertama adalah saya memperkenalkan dia. Tuan Jeffrey. Selaku ini Tuan Jeffrey, ahli panel kita yang pertama. Beliau selaku ahli jawatankuasa AMT Pertubuhan Khazanah Mistik Malaysia. Beliau adalah bahagian pengesahan barang antik mistik yang genuine. Bersama isteri beliau Betara Guru. Dan dia yang kedua, ahli panel kita yang tadi, Tuan Amir daripada Sungai Besar, adalah memiliki wakil buyer untuk urusan pedang tombol, tokek, mandi gajah dan lain-lain lagi. So, sekarang kita borak kotiam makan burger tau. Terima tu. TF Seleci. So, kita minta pendapat daripada komen apa yang telah Tommy cakap tadi tu sepanjang Tommy bagi buka mukadimah tadi tu. Bagi Tuan Jeffrey ulas sikit pendapat dalam urusan ni. Terima tu. Silakan. Bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri tu. Saya Muhammad Jafri bin Hashim, AMT Pertubuhan Kadam Malaysia dan Presiden saya Tok Min. Okey, di sini saya ingin memberi sedikit pencerahan tentang permainan mistik lah. Saya dah beberapa kali mengalami. Dan terbaru, terkini 1 hari bulan 3 hari Sabtu, saya ada buat urusan dana alam gaib di Perda Air Hitam Johor Bahru. Jemaah dari pihak guru dan jemaah daripada pihak owner lebih kurang saya rasa dalam 8 orang. Pengalaman. Ini kita kongsi pengalaman. Sharing. Kita kongsi pengalaman, bukan mudah nak berjaya. Sebab saya akan terangkan di mana kesilapannya, kegagalannya. Perbincangan kalau berjaya, hasil semua sama rata. Tak ada masalah. Tapi syarat-syarat lain-lain kena ikutlah. Kita sama-samalah berkorban segala-galanya untuk mencapai kejayaan. Ini tidak. Hasil nak sama, pengorbanan tak mau. Okey. Contohnya, permintaan kepada yang penjaga di alam sebelah. Penjaga dana alam gaib di Perda Air Hitam Kluang Johor.
dia memerlukan seekor ayam hitam, ayam cemani hitam, ayam selasih lah. Okey, insyaAllah dengan usaha saya dapat juga beli ayam selasih hitam dengan harga RM5,500. Siap kos pengantaran dari Kedah sampai ke Banting. Dia tengoklah ni. InsyaAllah. Contohlah ni. Apabila berurusan dengan pihak di sana bermasalah, banyak masalah timbul. Yang modal keluar modal untuk beli ayam saya seorang, tapi bila share semua nak sama rata. Adakah itu adil namanya? Di situlah datangnya mulanya bermasalah untuk urusan mistik. Pengorbanan tak ada ikhlas, tak ada kerjasama. Seorang tanggung, share nak sama-sama. Tak boleh lagi tu. Ini dia sebabnya. Saya tahu sekiranya orang-orang Johor yang duduk di area kawasan Air Hitam tahu siapa owner penjaga khazanah alam gaib. Cuba siasat tu, salah seorang wakilnya nama Encik Sulaiman. Cuba cari. Betul tak? Memang khazanah tu memang banyak, cukup banyak. Memang banyak. Tapi inilah dia pengalaman mengajar saya. Kita naklah mufakat, bersatu hati, mufakat segala-galanya lah. Bekerjasama, jangan harap kau seorang saja. Punca-punca kegagalan inilah dia sebabnya jemaah tidak bersatu hati, tidak mahu bekerjasama dalam segala hal. Hasil nak sama rata, tapi bila nak beli ayam hitam, ayam selasih, seorang pun tak ada mampu nak keluarkan modal. Nak bersama. Proses urusan satu bas datang. Saya tak kata apalah, tak ada rezeki. Saya ingat lagi tarikh 15 bulan 3 hari Ahad. Ayam yang saya booking telah sampai di Banting dengan kawan saya. Kos penghantaran sebanyak 500. Saya beli ayam selasih hitam dengan harga 5,500 termasuk kos penghantaran. Saya bercadang nak buat perancangan nak buat hari Selasa. Selasa bermakna 15, 17 gitulah. Selasa 17 saya nak buat, tapi kerana ada bermasalah dari kalangan jemaah sendiri, maka hari Isnin lepas maghrib ayam hitam tu mati. Bayangkanlah macam mana perasaannya. Kita berkorban ni, saya betul-betul lumus dapatkan ayam, kesudahannya ayam tu mati. Apalah, saya reda lah segala-galanya. Tak ada rezeki. Inilah kita ambil iktibar. Buat sesuatu barang mistik berurusan dengan mana-mana. Jemaah naklah bersatu hati, muafakat, bekerjasama. Tanpa itu semua tak payahlah, jangan mimpilah nak buat urusan mistik. Pengalaman lain dalam urusan contohlah. Ini yang dilarang oleh agama, kalau urusan sate gagak. Ini pengalaman dia. Teruskan. Bab sate gagak ni tak tahulah, saya pernah nak kata berani tak berani, takut tak takut, tapi kalau saya buat saya redah juga. Roti kering juga. Saya redah, saya buat. Saya pernah berurusan menggunakan orang kata kemayan jin, dan saya pernah buat di hospital lama Kuala Kubu Baru 2 kali. Okey, guru dah bagi tunjuk ajar cara penggunaannya, cara pemanggilnya, segala-galanya dah siap saya. 10 orang dah live. Jemaah lebih kurang 10 orang, tak silap saya 10 orang. Ada juga yang jemaah duduk rumah pun ada, tapi bahagian sama rata. Saya sabar juga, tapi tak apa, saya nak bagi dia jadi. 2 kali saya buat di sana, memanggil. Tak ada yang tak ada hantu, tak ada siapa yang datang. Yang datangnya nyamuk saja. Dekat hampir 2 jam.
Daripada 12.30 sampailah 2.30 pagi. Tak ada apa. Tak ada makhluk Allah lain ke hantu ke apa ke, tak ada yang datang. Yang datang hanya nyamuk sahaja. Pengalaman saya itulah 2 kali. Tempat yang sama. Tapi tak ada rezeki. Belum ada rezeki lagi. Saya redha lah. Saya usahalah. Buatlah sate gagak. Buat pun tak datang juga. Kita panggil lah kan. Tapi tak datang juga. Saya pun tak tahulah apa sebab dia tak datang. Apa sebab dia tak datang saya pun tak tahulah. Kita dah, guru dah tunjuk cara bagi penerangan macam mana caranya. Kita ikut. Tapi tak juga menjadi. Tak ada rezeki lah. Tak, orang kata belum ada rezeki lagi. Saya redha lah. Itulah saya ingat nak kongsi pengalaman. Pertama nak main mistik ni kalau berjemaah. Kena ada ilmu. Pertama kena muafakat. Bekerjasama bersatu hati. InsyaAllah boleh berjaya. Kalau dalam jemaah tak bersepakat, sepahaman, satu hati, jangan buatlah. Buang masa saja. Buang masa, tenaga dan wang ringgit. Lain-lain saya rasa tak ada apa lagi lah yang nak saya nak kongsi. Urusan yang kongsi sikit urusan yang jual beli anti racun. Macam mana kesudah dia? Baiklah tentang yang anti racun ni. Pindahan dia lah. Mangkuk anti racun. Mangkuk anti racun ni sekarang owner kata. Macam mana boleh gagal? Baik, owner cakap test. Bila test dan you lulus, dia nak duit 2 juta. Baiklah, saya cakap dengan wakil owner, kalau saya sendiri bawa racun saya sendiri, saya bawa ikan saya sendiri, test ikan mati macam mana? Sanggup tak kau bayar 2 juta? Tak sanggup. Itu kalau tak sanggup, jangan kau demand sama 2 juta. Apa salahnya kalau kita mufakat? Kalau berjaya, insya-Allah kita akan sediakan duit sagu hati pemanis. Lepas tu kita akan buat pembayarannya. Tapi pasal kau demand, dah lalu demand, tak payah. Inilah puncanya segala gagalan. Okeylah. Ni ada yang bertanya. Saya tak faham pasal alam sebelah. Ni Pak Tam, Pak Pucung ni. Ya. Saya tak faham pasal alam sebelah. Dia orang pakai duit ke mata wang apa ke? Dia bagi emas, bertanya. Okey. Bagi pencerahan. Di alam sebelah, setahu saya. Apa? Kita ada live panel boleh jawab, senang. Duit apa mata wang asing dalam dunia kita ni. Dalam dunia kita ni, di alam sebelah ada. Memang ada, memang wujud. Memang wujud. Ada. Tapi dia tak menggunakan duit. Begitu juga kereta. Kereta di zaman kita di sini, di sana pun ada kereta juga. Tapi di sana kereta dia tidak menggunakan minyak. Enjin tak ada enjin. Itu yang setahu saya lah. Okey tu ni. Apa lagi? Yang bertanya lah. Ada yang bertanya di alam sebelah ni. Dia orang pun macam kita juga. Memang dia ada macam kereta, ada macam ada kereta. Dia orang pun berbelanja juga. Penghidupan macam biasa. Alam sebelah. Kalau bahasa kasarnya orang bunian kan. Yes, betul. Kalau kita pergi gerai makan dia, kita nampak cantik ada gerai makan. Lepas tu kita makan, kita makan cacing, bukan mi goreng. Ya. Beza alam nyata dengan alam sebelah sana tak sama. Nah, itu dia pencerahan dia lah. Lagi satu yang urusan mandi gajah, kita ulang balik. Kenapa boleh gagal dua alam tu? Baiklah, saya sedang aturkan satu urusan mandi gajah di dua alam. Baiklah, sekarang saya tanya dengan salah seorang wakil owner. Dan wakil owner saya tak nak sebutlah siapa namanya. Dia hantar gambar dengan saya, begini spek begini, cukup lulus. Lepas tu dia hantar gambar dalam kotak. Saya cakap dengan dia, adakah tuan tengok sendiri kotak tu, dalam kotak tu ada batu tu, pernah diuji ke depan mata tuan? Jawapannya tidak. Mengapa tidak? Sepatutnya tuan ujilah, tengoklah depan mata. Itu yang sebenarnya. Tengok barang saja ada, tapi tak uji tak guna. Lepas tu video yang dibagi, video yang dihantar dengan saya itu adalah tahun bulan Januari. 1 bulan Januari. Sekarang dah bulan Julai, dah hampir 6 bulan 7 bulan dah. Macam mana nak tak ikut SOP buyer? Tak ikut SOP buyer. So buyer nak beli dengan harga yang mahal, tinggi harganya, kenalah ikut berapa harga dia? SOP buyer. Okey, buyer offer 1 gram 1 juta.
Sekarang barang yang saya dengar ada 500 gram. Banyak tu, hampir 500 juta tu. Kena ikutlah SOP buyer yang beli dengan harga mahal. Buyer nak kena puas hati. Bukannya buyer kena dengan cakap SOP owner. Kalau begitu tak payah berurusan. Pasal buyer pembeli dengan harga yang tinggi, yang mahal. Kenalah pihak owner ikut SOP buyer. Kalau tidak, tak payah berurusan. Simpan barang tu. Buyer pun tak kisah. Ada dia beli, tak ada tak apa. Okey, selamat Tuan Jeffrey berkecimpung dalam barang-barang antik mistik ni. Pernah berjaya ke tidak? Berjaya tak? Saya pernah berjaya tapi tak banyak. Tak banyak, hanya sedikit saja. Saya pernah merasa dalam RM2,000 saja. Okey. Itu pengalaman. Yang kebanyakannya gagal. Selebihnya saya gagal. Gagal tu cuba kongsi sikit apa urusan yang gagal tu. Macam-macam usaha saya dah usahakan tapi saya reda. Segala usaha yang saya buat belum ada rezeki lagi, saya reda. Ya, belum sampai masanya lagi. InsyaAllah. Contoh-contoh kegagalan di pihak mana sebenarnya? Kalau urusan Bagi contoh urusan apa? Okey, kalau main urusan mistik lah. Kalau berjemaah ni kena bersatu hati, kita mufakat, bekerjasama, insya-Allah boleh berjaya. Kalau tak ada tiga tu, jangan mimpilah. Okey. Berbalik kepada Tuan Amir pula lagi. Ulas sikit komen-komen sikit daripada Tuan Jeffrey perkongsian dalam urusan jual beli ni. Tentang pihak pembeli lah. Yang telah Tommy ulas tadi mukadimah sehingga hari ini apa yang diulas oleh Tuan Jeffrey sebelum kita tutup gagang. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey. Untuk sedikit penjelasan sajalah, sebab saya pun tadi dah buat penjelasan. Jadi untuk urusan ni kita apa-apa hal kita perlu penjelasan lah, penjelasan tentang barang tersebut, apa yang kita dapat. Maksudnya owner telah menggunakan barang untuk mencari buyer. Jadi jangan terlalu mudah dan cepat lah untuk kita ambil urusan tu untuk diketengahkan. Jadi sebelum tu kita perlu siasat dulu. TV FB. Kita kena siasat dulu. Orang semua akan tengok lah. Barang tu betul-betul genuine. Jadi ada orang yang bertanya dan kita tengok kita yang faham, penting kita SOP. SOP daripada owner. Jadi advert lah ada apa? Sekiranya penjelasan yang tidak jelas, harap-harap benda ni tak dapat, jangan kita uruskan lah. Setiap pengurusan tu kita perlu ada perjanjian dengan owner lah untuk barang seperti top cap, pedang. Jadi kita perlu buat satu perjanjian terlebih dahulu. Kita tak boleh dengar apa kata janji-janji manis daripada pihak owner ataupun wakilnya lah. Terutamanya barang-barang daripada Indonesia. Sebab saya beberapa kali telah buat urusan di sana dah dari owner pun. Jadi benda tu masih lagi bermasalah. Sebab benda ni satu permainan dorang untuk mencari duit, macam duit log, duit tunjuk ni lah, daripada diorang nak game sebenar dia. Walaupun kita dah panggil, dah atur pihak buyer untuk menguruskan barang ni, tapi tetap juga permainan diorang bermacam-macam alasan. Itu belum lagi bab masuk bab sihir. Dah friend dah. Ada barang-barang yang diorang boleh buat dengan cara sihir lah. Saya ada 2 akaun. Jadi yang mana berminat untuk buat urusan ni tak salah. Sebab apa pun bagi pendapat saya dan diri saya sendiri, benda ni
bukanlah kita semata-mata untuk mencari rezeki, Meminta, nak jadi kaya ke apa tidak, tapi kita mengenal barang-barang seperti ini. Kita kenal lah akan rezeki Allah, kekuasaan Allah. Itu yang penting bagi saya. Dalam rezeki Allah ada rezeki kita, insya-Allah. Kalau kena dengan jalannya yang betul lah. Apapun niat kita yang buat tu biarlah kerana Allah, agar kita tidak terpesong. Dan kita sentiasa menjaga akidah lah, bab utamanya bab yang mistik ni. Jadi itu je lah penjelasan daripada saya. Cuma kita perlu berhati-hati lah dalam bab mistik untuk menjual barang-barang ni semua. Jadi kita tak boleh main langgar saja. Macam Tuan macam Tuan Amir, memang Tuan Amir betul-betul wujud genuine buyer. Urusan apa itu sebenarnya? Macam saya, macam Tok Kek dengan urusan pedang tu, insya-Allah kita ada link, boleh direct dengan buyer. Jadi apapun kita bila dapat sesuatu barang tu, kita akan pastikan dulu lah sebelum kita nak teruskan. Kita akan cek dulu barang tu sama ada barang ni dah blacklist ataupun belum. Cuba bagi contoh dulu supaya orang faham. SOP untuk pedang tombol dengan toket. Okey, macam pedang ataupun toket tu kita akan minta pertama sekali gambar. Sebenarnya gambar tu ataupun video dan tarikh terkini tu adalah sangat penting. Dan kita akan minta location di mana barang ni berada. Sebab segala butiran untuk maklumat-maklumat tentang barang ni semua ada di pihak buyer. Dia akan cek senarai itu sama ada barang ni pernah buat urusan ataupun tak. Sebab yang bermasalah apa semua diorang ada rekod. Jadi dan kita pun ada juga perjanjian-perjanjian untuk keselamatan. Yang mana tak boleh nak ikut SOP buyer, kita tak akan layan lah. Sebab apa? Buyer dia tak pernah gagal. Sebab dia memang straight dengan dia punya SOP dia lah. Jadi kalau yang mana menyulitkan urusan tu, di situ kita boleh fikir dia ada barang dan berkeinginan untuk jual barang dia dan hendakkan duit. Tapi masalah dia bila kita deal dengan dia, dia timbulkan bermacam syarat, padahal benda tu cukup mudah sebenarnya. Tapi dia menyulitkan bermakna dia ada agenda yang tak betul lah, niat dia yang tak betul dan tentang barangnya. Kalau benda ni betul, dia sebenarnya mudah. Yang pernah saya bertanya dengan orang yang pernah game urusan pedang dan jelah cicak tokek ni, dia kata jika benda ni betul, sebenarnya urusan ni mudah. Jika banyak kesulitan, masalah yang timbul, yang itu kita kena berjaga-jaga. Terutamanya kalau membabitkan bab duit ni, Kau jadi moderator lah. kita kena fikir banyak kali dulu. Yang mana berminat lah tentang urusan ni. Okey, jadi itu je lah Tok Mi. Penjelasan So setakat kita menggulung perbahasan kita ni, kita balik pada Tuan Jeffrey balik lagi untuk mengulas bagi kesimpulan lah, solution dah dalam setiap urusan mistik, barang-barang antik untuk jual beli ke proses ke, apa solution, apa kesimpulan yang Tuan Jeffrey boleh ulaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kepada yang ingin berjinak-jinak berurusan barang antik mistik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya ingin berkongsi kepada owner atau pemilik barang-barang kebal, pilihlah apa saja barang-barang berkeindahan yang boleh untuk urusan rezeki. Pertama sekali, kena ikut SOP guru. Bukannya guru kena dengan SOP baik owner. Silap, kesilapan besar. SOP guru ke SOP buyer samalah. Yes, begitu.
kena tuan punya barang kena ikut SOP guru. Apa arahan guru. Kena ikut, bukannya guru kena ikut SOP barang. Kalau barang ada dekat Kelantan, contohlah Perak ke Kedah Kelantan, buyer nak urusan di Kuala Lumpur. Ya. Kebanyakan buyer ada di KL, Johor. Jadi pihak owner kena datang buat jumpa buyer. Ya betul. Kena pihak owner kena datang. Owner kena datang. Begitu juga urusan proses. Pasal kadam yang memiliki dalam barang tu, dia apabila melimpasi satu negeri, kadang-kadang dia tak ada paut, tak ada aura dia. Dia tidak boleh melimpasi. Contoh, kalau dia nak dari Kelantan nak ke Kuala Lumpur, berapa negeri dia kena tempuh tu. Pertama mungkin Terengganu, Pahang, Selangor, baru tempuh Kuala Lumpur. Belum tentu kadam tu nak ikut. Itulah sebabnya apabila berurusan di rumah owner, barang ampuh, bagus. Tapi bila di luar kawasan, kadam tak mau ikut berserta. Itulah sebabnya. Kena ikut SOP guru. Kalau guru scan kata boleh berurusan, insya-Allah kita berurusan cara yang profesional. Kena syarat, kena ikut SOP guru. Bukannya guru kena ikut SOP owner. Silap. Kalau macam tu tak akan berjaya. Sampai bila-bila pun tak akan berjaya juga. Kalau nak berjaya, kena ikut SOP guru. Pertama, bila ada jemaah, naklah bermuafakat. Muafakat kita segala dalam jemaah, kerjasama. Itu yang kita minta. Kerjasama. Bahagian nak sama rata. Tapi tak ada sepahaman. Kata tak ada muafakat. Maka urusan akan gagal. Ke laut lah. Ke laut lah. Sia-sia saja. Itu yang kalau nak main mistik ni lah. kena ada ilmu. Itu saja. Kena ikut apa SOP guru. Kena ikut. Kadang contoh di barang di Kelantan nak datang Kuala Lumpur, dia melepasi berapa negeri tu. Kadang-kadang sampai di sana di rumah owner kadang ampuh. Dia lah juara, jago. Bila di luar kawasan, dia adalah jago kampung. Jago kampung. Itu sebabnya kalau nak urusan jual beli, kena muafakat Owner pula tak nak turun, tak nak keluar rumah. Suruh pembeli ataupun guru datang ke rumah owner. Apa cerita? Nak jual barang kenalah datang ke tempat pembeli ataupun guru. Ini pembeli nak beli dengan harga yang mahal. Juta-juta. Owner letak harga yang tinggi. Ikutlah SOP pembeli, SOP guru. InsyaAllah boleh berjaya. Nak duit tapi tak nak share-share. Bagian aku tak ada. Bila ada proses, bagian tak ada, bising, mengamuk. Macam mana nak game? Sampai bila pun takkan game lah. Kalau pergi proses satu bas datang. Pengalaman saya main mistik ni dari rambut hitam dah jadi putih. Tommy pun dah janggut putih. Dari hitam ke janggut putih dah sekarang. Inilah belum ada rezeki lagi nak berjaya. Saya reda. Segala usaha saya reda walaupun tak berjaya, tapi insya-Allah rezeki tu tak. Macam mana Tuan Jeffrey boleh berkecimpung di bidang mistik ni? Apa punca dia? Saya mistik ni saya berminat dari dulu lagi. Saya berminat. Masa zaman kanak orang kata hantu. Hantu ni adalah permainan bagi saya. Kita ni makhluk Allah. Makhluk Allah, martabat manusia lebih tinggi daripada dia. Mengapa kita nak takut? Pasal kalau contohnya hantu tu perempuan, gambar dengan macam Siti Nurhaliza, orang tak lagi, orang nak tengok. Tapi kerana mukanya yang tak cukup sifat, itulah orang takut. Apa kita nak takut? Martabat manusia lebih tinggi daripada hantu ni. Cuba tuan-tuan bayanglah, ya. Saya bagi satu pedoman saya. Sekiranya semangat kita kuat, hantu tu kalah. Kalau semangat kita lemah, dia boleh masuk dalam badan kita. Itu yang kita kalah. Itu yang betul bagi saya. InsyaAllah. Kalau semangat kita kuat, hidupku matiku bukan kerana engkau hantu. Hidupku kerana Allah Ta'ala. Hidupku, amalanku, sembahyangku, sedekahku, segala-galanya kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana dia. Nak main mistik kena ada ilmu. Yeah. Jangan main langgar je.
benda yang mensyirikkan Allah janganlah main. Ya, betul. Kita tak galakkan macam contoh jenlot, anak kerak, minyak dagu. Itu janganlah main. Itu kalau kita main itu makan darah namanya. Maksudnya nyawa, betul tak? Jenglot memang dia nak darah. Apabila dia dah buat kerja, dia nak darah. Upah dia nak darah. Tu siap sedia. Jemaah yang dapat duit habis. Memang lumayan. Memang jenglot ni memang lumayan. Jemaah yang dapat duit tu memang habis. Nyawa. Itu jangan main. Itu perjanjian jin. Kita tak mau nanti bila kita lumayan anak cucu cicit kita jadi mangsa. Itu kita tak mau. Saya tak nak buat main jenglot macam cemara babi, tak usahlah. Jangan mainlah. Cemara babi ni nanti banyak ini kata keburukan dia. Dia baik kebaikan main jenglot. Biarlah kata barang-barang berkhadam. Tak kisahlah walau berbatu di jalan raya sekalipun. Kalau dengan izin Allah Ta'ala, kalau dia nak kata Bagi rezeki insya-Allah. Asal barang jadi duit. Tapi bila main mistik, bila berurusan bersama-sama jemaah, naklah berfakat, bersatu hati, insya-Allah boleh berjaya. Hasil nak sama rata, tapi pengorbanan wang ringgit tak sanggup. Ini silap jemaah. Inilah kesilapan jemaah yang sebenarnya yang punca kegagalan. Sekarang ni kita ambil contoh lah. Pertubuhan Kadam ni ada satu platform untuk kita berurusan barang-barang antik mistik ni. Jadi berurusan kena ikut SOP. So kebanyakan ni diorang ni tidak mengikut SOP. Pertubuhan Kadam adalah berdaftar di RRS, mengikut menulis orang undang-undang. Jadi bila kita berurusan, kita ada tester buyer berlesen, wakil guru yang betul-betul genuine. Kita pegang. So selalu berlaku kegagalan. Owner demand. Owner jago kampung. Macam yang baru-baru ni urusan keris berdiri dekat Kedah. Owner tak nak keluar kawasan. Dia nak sungai petani saja. Kalau ada buyer, dia nak maharkan dia punya keris. Kalau ada pembeli, datang ke tempat saya. Artinya bila pembeli tu beli, balik ke Johor, dia Kadam tu tak ikut. Artinya dia hanya beli besi buruk saja. Itu pasal dia jaga kampung. Kan? Bila pembeli dah beli, dah tukar milik, dah akad nikah apa semua, berakat kan. Tapi sampai ke Johor tak jadi ada keindahan. Keris tak berdiri. So itu pasal owner nak jual, nak maharkan kerisnya. Kalau ada pembeli, datang. Sampai tempat bila owner dah beli, pembeli baru dah beli, sampai ke tempat pembeli baru di Johor, tak ada keindahan. Dia hanya beli besi buruk. Contohnya hanya beli besi saja, kosong, tak ada kadam dia. Itu pasal susah nak berjaya. Itu pasal owner tak nak berurusan, keluar kawasan. Itu contoh untuk urusan keris berdiri. Bila bagi gambar, video keris disandarkan. Tok Mi pun boleh buat, Cik JP pun boleh buat keris berdiri kat sandar kat sarung. Aduh, macam-macam hal lah dorang ni. Tak mohon kerjasama pihak owner. Kalau nak berhajat, nak dimaharkan, kena bekerjasama. Kalau kata datang ke tempat pembeli atau datang ke tempat guru proses, insya-Allah boleh berjaya. Tapi dengan syarat kena mufakat, bersatu hati, bekerjasama. InsyaAllah boleh berjaya. Tanpa tiga ni, jangan mimpilah nak mencapai kejayaan. Sampai bila-bila pun kita akan bertemu kegagalan. Sebenarnya dah ramai yang dah berjaya dalam urusan antik mistik ni. Tetapi diorang tidak viral. Diorang kalau gagal, diorang berius kampung. Memang ada dah berjaya, tapi diorang tak akan tunjuk. Atas faktor keselamatan. Memang dah ada berjaya. Memang betul. Anak kata saya dah berjaya, takkan saya nak heboh. Satu Malaysia saya dah berjaya. Tak silap. Nanti pula. Nanti pertama saya kena jaga keselamatan saya, keselamatan keluarga saya, AMLA, cucu saya, BNM, segala-galanya. Bank Negara, AMLA, PDRM macam itu. Yang bahaya ni. Apabila dah berjaya kita senyap. Penghidupan jangan tiba-tiba kita beli rumah baru, kereta baru, orang kiri kanan lagi merah mata memandang. Yang kesilapan besar lah. Apabila kita dah berjaya, kita dah mengubah penghidupan,
Nah, kita lagi nanti macam-macam lah. Yang datang pun datang, segala-galanya semua datang biasa. Maka hasil kekayaan tiba-tiba jadi. Pasal kebanyakan orang dia main berkecimpung dalam bidang mistik. Dia dah tapi ke laut. Itu yang susah tu. Jangan main mistik ni untuk cepat kaya. Perlu banyak kesabaran. Jangan jadikan pekerjaan tetap. Hanya hobi saja. Terima tu, hanya hobi. Ada depan mata kita uruskan. Kita kena tengok dengan mata kepala sendiri, dengan mata kepala kita sendiri. Jangan dengar cakap orang barang ada, tapi dengar cakap barang ada, tapi bila lalas berurusan owner tak ke mana apa ke mana. Tak tahu mana ujung, mana kata pangkal. Yang banyaklah punca-punca kegagalan lah. Saya ni pun broker. Walaupun saya broker, Pertubuhan Ekonomi, Pertubuhan Khadam adalah berdaftar dengan RUS. Itu yang saya berani buat. Pasal saya broker, orang kata bolehlah kata broker berlesen. Satu-satunya pertubuhan mistik di Malaysia yang berdaftar. Inilah Pertubuhan Khadam. Semua bergerak secara bebas tanpa berlesen. Tetapi kebanyakan urusan pihak owner tidak ikut SOP pembeli ataupun SOP guru. Itu yang selalunya gagal. Cuba kongsi sikit kegagalan dalam semua urusan. Apa punca kegagalan sebenarnya? Adakah di pihak owner ataupun di pihak pembeli ataupun guru? Pertama, bila gagal, kita jangan, kalau berurusan mistik, urusan proses, bila gagal, kita jangan salahkan guru. Kita kena reda. Guru Pembeli dah juga buat yang terbaik. Mana rezeki kita belum sampai lagi. Kena reda segala-galanya. Ingat, kena reda. Rezeki belum sampai lagi. Walau macam mana sekalipun kita buat, rezeki belum sampai. Belumlah sampai masanya. Kalau rezeki dah sampai, insya-Allah. Rezeki tak salah alamat. Biasanya gitulah. Rezeki tak salah alamat. Tapi kena sabar. Banyak-banyak bersabar. Buat kerja kena jujur, tulus, ikhlas. Teruskan. Saya nak add guru proses ini, Ustaz Kamarul. Kalau dia online, kita boleh kongsi sikit. Sebentar ya. Teruskan pengusian. Ya, saya rasa tak ada apa-apa yang saya rasa nak dikongsikan, tapi saya ingin berpesan kepada yang di luar yang bermain mistik, urusan proses, urusan dengan guru, urusan dengan buyer. Kerjaan kita biarlah ikhlas, jujur ikhlas. Itu yang syarat utama. Kalau tak ada kejujuran, tak ada keikhlasan, bagaimana kita akan bertemu kegagalan. Kena ingat, pertama sekali keikhlasan kena ada, kejujuran tu ada. Tanpa dua ni tak usahlah main mistik, kerja sia-sia saja. Yang pernah berjaya ada Tuan Dia beritahu? Saya pernah dengar ada orang yang berjaya. Pasal saya pernah berurusan dengan guru proses dan pernah berjaya. Saya sebab info daripada guru, dia telah berjaya menolong kawan, dapat lebih kurang 12 juta. Itu pun 4 orang. Mana seorang tu bagi 3, mana seorang akan dapat lebih kurang 3 juta lah seorang. Tapi selama saya berurusan mistik, berurusan proses, saya belum pernah berjaya. Mana game besar belum pernah. Saya reda segala-galanya. Ya, tak ada. Kena reda. Jangan salahkan guru. Kita kena reda. Belum rezeki kita lagi. Memang ada yang dah berjaya lah. Ada, saya pernah dengar guru pernah berjaya. Dia kena pernah nolong kawan berjaya. Tapi bukan semua yang guru buat tak ikut spek, tak ikut kehendak guru, tak ikut. Pertama, bila main berurusan di alam sebelah, hamba Allah tu tak mungkir janji, tapi manusialah yang selalunya mungkir janji. Mungkir janji pada diri sendiri. Itulah puncanya kegagalan. Main mistik, berusaha proses, gerak kita diperhatikan di alam sebelah tu. Bukannya mudah nak main mistik, bukan mudah nak berjaya. Dalam urusan yang pernah Cik Jeffrey uruskan, di mana yang banyak ada berlaku selisih faham ataupun pergaduhan? Ya, baru-baru ni, tarikh
Okey, saya ingat lagi 1 bulan 3 bersama hari Sabtu. Untuk urusan proses yang terbaru. Bulan 3 tahun ini juga, tahun 2020. Okey, urusan proses urusan dana alam raib di Perda Air Hitam Pulang Johor. Yang terbaru. Yang terbaru. Itu yang terbaru lah. Selepas tu 18 bulan PKP. Mana tak boleh pergerakan kita sudah. Saya ingat lagi tarikh tu, saya ingat sampai bila-bila. 15 bulan saya dapat beli seekor ayam serasi hitam dengan harga siap kos pengantaran dengan harga 5,500. Jemaah termasuk dari Johor Bahru dan wilayah kita, saya ada lebih kurang 8 orang. Tapi bila berusaha nak beli ayam hitam, 1 orang pun tak nak, 1 sen pun tak nak keluar modal. Dia nak kerja sama. Tak nak kerja sama. Duit nak. Game bagian nak. Kerja sama tak nak. Nak sama rata. Tapi bila beli ayam serasi, tak ada yang 1 sen pun nak keluar modal. Itulah tak ada untuk kita kerjasama. Ayam serasi apa keindahan dia? Dia kebiasaannya ayam serasi. Ya, cemara lah kan tu. Ayam cemara hitam, darah hitam. Dia biasanya untuk persembahan di alam semula. Okey, contohnya kalau menjaga dana alam raib. Contohnya dia minta ayam serasi hitam. Okey, ayam serasi hitam ni memang kegemaran dia lah. Okey, kita akan sembelihkan di sana untuk persembahannya. Apabila kita dah boleh tunaikan permintaan dia dan dia akan tunaikan hajat kita, insya-Allah berjaya. Bukan senang nak dapat ayam serasi hitam. Dan saya pernah dengar ayam serasi hitam ni ada owner nak jual sampai 1 juta. Saya senyum ya. Sedangkan saya pernah beli. Dapat beli dengan harga RM5,500. Siap penghantaran dari Kedah sampai ke KL. Harganya RM5,500 saja. Tapi apakan daya, saya reda, rezeki tak ada. Apabila urusan proses bermasalah di kalangan jemaah, ayam tu mati. Laut datang hari Ahad, pagi subuh, keesokannya hari Isnin, lepas maghrib ayam tu mati. Sebab guru dah pesan jangan ada di kalangan jemaah bermasalah. Jangan ada di kalangan jemaah bermasalah. Sekiranya bermasalah, hanya dia ayam tu mati. Tengok, bila mati saya reda lah nak buat macam mana. Kan dah tak ada rezeki saya. Saya korbankan, tak sanggup beli 500, 5,000. Tapi tak ada rezeki. Bila tanya kawan-kawan macam mana, adakah nak membantu? 1 orang pun tak nak membantu. Apa nak buat? Bila berjaya, okey, sahab aku nak share sama ratu. Mana? Ada nak tanya sikit. Soalan. Kesilapan besar lah di kalangan jemaah ini. Inilah dia punca-punca kegagalan. Jemaah tak bersatu hati, tak berbakat. Inilah akibatnya. Sampai saya rasa siapa-siapa penduduk di Perda Air Hitam di Keluang tu, dia tahu siapa owner dia. Okey. Ownernya saya pernah jumpa dan lebih kurang umur hampir 80 tahun. Dan dia dah menjaga harta dana tu hampir 60 tahun. Dulu umur masa muda lagi dia menjaga. Dan sampai sekarang tak berjaya. Tak ada rezeki lah. So kita berbalik kepada Tuan Amir lah, last lah. Tuan Amir last sebagai kita menutup mukadimah, bateri pun dah habis. Terus teranglah, Tuan Amir dalam urusan mistik ni pernah berjaya tak? Maksudnya pernah nampak dengan mata kepala jemaah yang pernah berjaya daripada Tuan Amir, untuk kita meyakinkan orang di luar sana, para penonton lah. Ada beberapa orang yang saya telah temui yang telah berjaya, baik untuk urusan proses atau care, cuma pedang saya hanya dengar cerita lah. Saya belum lagi jumpa direct tentang
pengetahuan yang lebih kata orang tu, kita tahu pengurusan tu sejauh mana. Kalau sedikit ilmu yang kita ada untuk menguruskan barang, memang kita biasa akan temui kegagalan dan duit ringgit kita memang habis lah benda ni. Jadi kena ada ilmu sebenarnya. Jadi kita apapun kita berjumpa dengan orang-orang yang ada berpengalaman lah. Terutamanya dengan orang yang dah pernah berjaya tu, kita bertanya dan belajar cara macam mana yang boleh buat. Di situ kita boleh tahu yang mana betul dan yang tak betulnya lah setiap dalam pengurusan ni. Jadi itu je lah. Semoga yang mana minat dalam urusan ni belajarlah, sentiasa berkongsi dan bertanya. Jangan mudah percaya. Itu saja. Okey. Maksudnya Tuan Amir dah pernah berjaya lah dan jemaah-jemaah lain pernah berjaya lah. Ya. Sebab ada yang komplain daripada jemaah-jemaah kita. Dia orang bising sebab betulkah ada pembeli? Betulkah ada guru? Pernah dah berjaya, berapa juta dapat. Bila orang berjaya dia takkan dapat duit, dia akan sibuk, dia takkan duduk kampung. Kena faham situ. Jadi kalau nak berjaya, menghadap guru, menghadap pembeli yang betul-betul. Barulah clear kan? Bagi saya lah, antara dia pembeli tu ada, barangnya ada, tetapi kebanyakan masalah dia adalah ataupun boleh dipanggil broker, yang itu sebenarnya kebanyakan bermasalah tentang situ. Jadi bila kita tepis, kurangkan benda-benda macam tu, jadi kita dapat menguruskan dengan lebih mudah lah. Jadi kita dapat benda tu dengan jelas. Kita kurangkan tangga tu daripada bertingkat Berlapis-lapis. Kuih lapis. kuih lapis. Kurangkan tingkat, itu yang penting. Makan kek lapis Sarawak okey lagi. Jadi insya-Allah kalau kita dapat ke tahap tu adalah peluang untuk Cuba bagi kepada sesiapa yang ada barang, cuba ketengahkan. Beritahu. Okey, jika yang ada memiliki barang Berkeindahan. berkeindahan, Seperti kalau untuk yang buyer ni saya adalah tak ni. Yang itu sahabat saya adalah. Jadi saya boleh rujuk lah. Boleh rujuk. Jadi saya lebih fokus kepada macam barang-barang yang seperti pedang atau kek tu, memang kita direct dengan buyer lah. Bermakna jika ada, saya memerlukan maklumat yang jelas dulu, baru kita boleh ketengahkan. Kena maklumat detail lah. Maklumat detail. Barang ada di mana, video terkini, tarikh terkini. Itu penting, itu perlu. Baru kita boleh buat urusan. Jika setakat kita dapat gambar, video, dengar kata owner nak jual dengan harga sekian, setakat itu aja dia punya maklumat dia, kita takkan uruskan lagi lah. Kita mesti dapatkan maklumat. Kadang tidak mengikut kriteria buyer. Contohnya barang tu hanya laku, contohnya kita buka 5 juta. Buyer buka 5 juta, tapi owner nak 10 juta. Macam mana tu? Okey, kalau yang bab itu dia boleh simpan lah dia punya barang dia. Itu saja. Sebab apa? Bab-bab benda ni tentang harga, kita dah ada rate dia. Setiap mana-mana buyer, dia dah ada rate dia. Tak lari daripada tu. Cuma beza dia macam puluh-puluh, macam tu sajalah. Jadi kalau dia nak harga yang lebih tinggi, susahlah. Sebab apa? Tak payah ratus-ratus juta. Juta pun kita boleh, belum tentu boleh tembus lagi. Kita bagi contoh lah, kalau pedang tombol 5 button, rate buyer, price buyer berapa sebenarnya? Itu Pensan tu. Dengar. itulah. Sebab apa, kalau kita nak cerita bab harga ni, nanti orang kata benda ni menipu ataupun sembang aja. Jadi kita
yang dah tahu benda ni cerita bertemu dengan pihak buyer, kita tahulah. Cuma kita nak cerita, nak buka tu rasa tak seronok. Biar ada barang tu baru kita boleh buka, kita akan tunjukkan surat-surat dokumen daripada pihak buyer. Jadi segala borang-borang dia pun ada. Jadi kita perlu buktikan dululah barang tu wujud sah dan ikut spek yang buyer nak. Yalah, kalau ikut betul, kalau yang ikut market price, kalau pedang tombol, kebanyakannya banyak yang clone di Indonesia. Pedang tombol yang potong paku betul, yang 5 roll, yang 3 roll. Setahu Tommy, kalau 1 button, bayar kira 1 B tau. Kalau 5 button dah 5 B. Aduh, pensan tau. Bawa duit 3 juta. Lepas tu owner pula nak cash and carry. Gila ke? Kalau dia kena rompak, preman tembak kan mati katak semua. Keurusan kena ada lawyer, kena ada itu, kena ada ini, bla bla bla, kena ikut SOP lah yang betul. Terima tu. Sebab kita buat urusan legal. Legal. Kita tak adanya buat urusan macam goreng pisang. Goreng pisang panas. Kalau dia tak faham untuk urusan ni, baik kita tolak ke tepi lah. Kita Bukan urusan kedai kopi. betul. Okey. Kalau ikut SOP lah betul-betul. Tambah sikit contoh Jepri tentang tombol. Saya minta maaf, saya bab tombol ni saya tak ada pembeli, tak ada. Ini saya cakap terang, saya tidak ada pembeli. Dan buat pasal ni memang tak ada lah. Pembeli yang genuine bagi saya lah. Tapi kalau ada mani gajah 2 alam, insya-Allah saya boleh uruskan. Mani gajah. Mani gajah 2 alam. Mani gajah SOP dia macam mana? 2 alam. SOP kena ikut kena SOP. Apa SOP dia? Pertama, hendak pembeli buat gambar dan tarikh terkini serta bersiap dengan timbang berat berapa mani gajah tu. Kita dah tahu dari mula A sampai Z, ambil video terkini lengkap komplit. Itu kehendak dia. Nanti sekiranya ada barang, kita wakil buyer akan test, akan diuji. Sekiranya lulus, pihak wakil buyer akan sediakan pemanis atau dialog sebanyak 1 juta ringgit Malaysia SS. InsyaAllah. Banyak tu. Itu apa yang pihak wakil buyer janji dengan saya. Kerana barang tak ada, saya pun tak percaya. Macam mana saya nak kata wakil buyer ada. Cuba bawa barang tu dulu, tunjuk bukti. Saya dah uruskan tapi tak ada buyer. Itu yang saya tak kata apa. Kan? Ini barang tak ada, saya nak menentukan macam mana kepada buyer. Bila hantar gambar, buyer dah berminat. Okeylah, baiklah. Untuk kita mengulung pemberasan kita pada malam ni Borak Kopitiam bersama ahli-ahli panel kita, Tuan Jeffrey. Dia semua seorang bahagian pengetesan barang-barang untuk urusan barang antik mistik. Beliau memang buat kerja ikut SOP, telus. Kerja memang pantas, memang cekap dan straight. Tak betul, pihak owner akan dimarahi, akan tak betul lah. Kita berurusan, kalau tak berjaya kena reda. Kita kata tak berjaya tak apa, kita jadi kawan. Kita nak cari kawan, kita cari lawan. Kita cari rezeki. Begitulah. Saya nak memanggil Ustaz Kamarul ni, tapi dia belum online di talian lagi. Mana dia? Ustaz Kamarul. Kita nak kongsi sikit dengan Ustaz Kamarul ni, salah seorang guru juga, guru proses ataupun pengamal perubatan tradisional Pusat Rawatan Islam Barakah, Barul Karamah. Beliau adalah pengamal perubatan untuk urusan rawatan yang melibatkan saka, sihir, berat, santau. Memang beliau adalah power lah. Jadi kita mengundang Ustaz Kamarul, silakan. Tommy dah invite tapi Ustaz Kamarul ni tidak ada talian ni. Mana dia pergi ni? Terima tu. Kita nak kongsi sikit, sharing lah sikit pengalaman pencerahan tentang urusan-urusan antik mistik ni. Terima tu. Mana Ustaz Kamarul ni? Dia Tommy dah invite, dia belum lagi ada di talian. Mana dia? Masuk Ustaz Kamarul, masuk. Approve sudah. Tommy dah approve, tapi dia tak add lagi ending.
Mana mau tekan ni? Ni mana tekan ni? Dia sudah add tapi dia tak jawab lagi. Dia belum jawab lagi. Ustaz Kamarul. Ending. Boleh dua orang online kan? Ending maksud dia? Dia belum tekan lagi ah? Belum lagi. Dia boleh ikut dua orang kan kalau kita untuk gigabyte. Itu kita nak kongsi sikit dengan Ustaz Kamarul ni. Masuk. Tombi dah add dia belum masuk lagi. Kita akan live lagi minggu depan hari Jumaat 10 hari bulan lah. Untuk kita menggulung perbahasan Borak Kopitiam pada malam ini. Bring the camera. Tak masuklah kamera. Tapi tak masuk lagi bosku. Ustaz Kamarul mana dia? Dah approve dah, connection fail. Connection fail. No, Tommy dah adding dia tak online lagi. Tak apalah, kita tunggulah. Jadi di sini Tommy ingin menggulung perbahasan dalam urusan antik mistik. Kita kena deal betul-betul urusan. Setting betul-betul. Kalau barang tu ada, contohlah, Tommy bagi contoh untuk urusan barang-barang antik. Paling senang kita ambil contoh barang kebal. Barang kebal SOP buyer ataupun guru potong rambut tidak putus. Atau potong janggut lah, janggut tak putus. Ini contoh kan. Jadi kena pastikan pertama ikut SOP apa yang pihak pembeli ataupun guru nak. Pertama, video terkini. Betul? Yeah. Betul, memang betul. Kita nak. Kedua, video terkini. Barang tu wujud. Okey. Dekat sikit. Rapat sikit. SOP 1 meter. Kita kongsi sikit. Okey. Pertama, production fail lah. Pertama, SOP pertama video terkini. Betul. Tarikh terkini. Ya. Hari bulan gambar yang Masa. terkini. Ya. Masa. Okey, Masa. barang ada di mana? Yes. Kod buyer, Kod buyer. Pertubuhan Kadam. Yes. Tommy dan Jeffrey. Dan Jeffrey. Okey, teruskan. Saya yang menguruskan. Saya menguruskan kalau ada. Sambung teruskan. Saya Kalau sambung ada dulu. Mani Gajah Dua Alam, InsyaAllah saya akan teruskan buat yang terbaik. Kena ikut SOP pihak pembeli. Kerana pembeli beli dengan harga yang mahal, bukannya murah. Bayangkanlah tuan, 1 gram 1 juta. Kalau ada 500 gram, Siapa tu? 500 juta. Mana boleh, kadang pihak buyer owner minta cash and carry. 500 juta cash and carry. Bila ke nak bawa? Kena ikut SOP pihak pembeli. Kena pertama apabila pihak wakil tester dah uji Mani Gajah lulus, insya-Allah dalam beberapa sejam pihak wakil pembeli akan sediakan wang tunai sebanyak RM 1 juta. Wang pemanis. Lepas tu nanti PA buyer pun akan test. Final nanti owner sendiri akan test. Lulus insya-Allah. Contoh yang Mani Gajah Dua Alam tu kan. Kita ulang balik lah kan. Ni baru-baru urusan ni. Baru minggu lepas kan. Ya. Sebenarnya berlaku salah faham kan. Ya betul. Berlaku salah faham. Baru-baru ni Bukan owner nak 10 juta. ya. Cuba terangkan dulu. Okey, yang saya uruskan terbaru lah. Yang terbaru 1/7 baru lagi lah. Saya pasal owner dengan wakil owner tidak memberi maklumat yang tepat. Okey, hantar video ke saya yang mana Mani Gajah Dua Alam. Berat lebih kurang 170 gram. Baik, okey, saya suruh. Tapi dia watching tu kenapa dia tak? Kenapa dia tak? Tolong siasat. DM Kamarul. Tolong ambil gambar terkini. Dia tak add. Gambar terkini serta siap timbang. Berat berapa? Is watching dia kata. Apabila DM urusan Kamarul Arifin. Cuba proses tengok. untuk diuji. Aku add-nya suruh dia Sebenarnya live dua orang. bukannya Mani Gajah Ha, Dua ni? Alam, tapi satu alam. Mana tak expect. Pembeli mana urusan saya gagal. Saya dapat direct bercakap dengan tuan punya pemilik barang. Nah, Pemilik barang sebenar. dia sambung lagi yang urusan yang Chris berdiri yang mana yang diorang hantar Chris terbang tu dan tu ke Indon ke? Apa ke Thailand? Okey, contoh macam Chris berdiri. Dia terbang. Hantar gambar Video cantik. Okey, tapi habis.
bila broker hantar semua tak tahu siapa owner yang sebenar. Tak tahu. Dapat gambar dari atas kawan tapi tak dapat tembus owner. Ini yang masalah pertama. Kita bila berurusan tak dapat tembus owner. Bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Macam kuih lapis. Macam kuih lapis. Padahal barang ada dekat Thailand. Barang tak ke mana? Tak ke mana? Video tu keris tu terbang. Mungkin barang ada di Indon, Pada ada track di Thailand, ada di Philippines. Dia menipu lah. Inilah puncanya segala urusan kita gagal. Tidak ikut SOP, tak dapat tembus owner, terus owner. Bila tanya dapat tembus owner, ada lagi bertingkat-tingkat. Masalah memang masalah. Takkan berjaya sampai bila pun. Kalau kita tak dapat direct tembus owner. Kalau setakat satu tingkat tu boleh lah. InsyaAllah kita boleh berjaya. Tapi bertingkat-tingkat atas lagi. Dia orang tak, contohnya dia orang hantar video. Ya. Keris tu terbang. Ya. Suruh cari guru untuk proses. Padahal keris ni ada di Thailand. Ada kata di Sarawak, ada kata di Indon. Ya. Bila tengok amati video tu oleh pihak tester, keris tu menggunakan benang atau track. Macam mana dah game? Macam-macam kes. Ini menipu. Menipu lah. Bila kita deal, tak tembus owner. Masalahnya tak tembus owner. Ini yang masalahnya. Kita broker-broker ni kita tak tembus owner. Berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Bila saya siapa owner tak dapat. Tapi video mana dapat? Ni aja dari kawan, atas kawan. Ini kuncinya. Itu yang kita nak kongsikan lah malam-malam ni. Nampaknya kita dah lebih masa kita bertalian. Kalau siapa ada soalan boleh bertanya. Kita akan bagi pencerahan. Ahli panel kita ada 2 orang ni. Sebelum kita dah jemput Ustaz Kamarul, GM Kamarul ni, tapi dia tak masuk live lah. Dah adding dah tapi dia tak add. Dia tak klik. Adding. Mana mau tekan ni? Tapi tak apa, teruskan. Jadi berbalik pada cerita urusan yang kelakar ni lah. Sate gagak ni. Macam-macam saya tempur. Sate gagak, panggil sate gagak. Siapa nak beli? Pengalaman kita dia. Manggil. Pengalaman, minta maaf lah. Pengalaman yang urusan dalam main mistik ni hati kena kering. Hati kena Tak boleh cepat sentap. Sentap je left group. Lepas tu domestik ni kita melibatkan paranormal, bermain dengan alam jin. Sampai pada pernah ini pengalaman CJP lah. Ada guru nak suruh buat nombor kan untuk ambil kain kapan perempuan yang itu saya tak boleh nak cerita. Memang salah di sisi undang-undang. Tak boleh. Hanya pengalaman saya lah. Yalah. Kalau bermain mistik ni kena ikut betul-betul jalan yang lurus. Yang betul. Jangan main rendah aja, main langgar aja. Tapi hati kena kering. Jangan cepat sentap, jalan dalam hati dah taman. Manusia dah utama. So untuk kesimpulannya dalam urusan jual beli lah, kita lebih kepada jual beli lah kan. Kebanyakan owner dia bila ada barang, kenapa dia sibuk nak jual, nak maharkan, dia tak nak proses. Sedangkan boleh proses. Sedangkan barangnya tu bila diproses, barang tak hilang. Bila dijual beli dia pindah milik. Kenapa dia tak proses? Contohnya kereta dah 2-3 kali pakai, dah 2-3 kali accident. Tapi dia cat ketuk, lepas tu dia tak nak pakai, dia jual. Mesti ada something wrong kan? Ya. Cuba gulung sikit. Main mistik ini pertama macam kita contohlah, owner nak mahar barang, kena nak dimaharkan, kena ikut SOP pihak pembeli. Bukannya membeli dengan SOP owner SOP owner suruh datang, guru kena datang rumah owner. Silap besar tu. Kesilapan tu. Kita nak cari rezeki, nak mohon bantuan guru. Guru ada kepakarannya, kebolehannya. Owner ada barang, nak bekerjasama. Siapa sekarang ni guru mencari barang ke ataupun
barang mencari guru. Kalau tuan punya pemilik nak cari rezeki, kenalah ikut SOP guru. Itu yang sebenarnya. So, kita dah jemput Ustaz Kamarul, dia termasuk lagi. Kita dah pesan. So, kita boleh sambung pada borak kopitiam akan datang lah. Di untuk akhir kata, gulung sikit perbahasan kepada siapa yang ingin ada betul-betul ada barang yang keindahan. Contoh dia ada setrika. Apa dia boleh buat setrika lama dia tu? Kalau dia ada keindahan, mana? Setrika ni yang tak rasa saya setrika ni kadang tengok ke daripada guru. Guru ni macam-macam. Lain bidang dia. Kadang guru ada bidang perubatan dan kadang-kadang guru ni ada juga urusan rezeki. Kalau yang perubatan kalau tak ada mahir dengan urusan rezeki tak boleh juga. Dan sekiranya kita berurusan dengan mana-mana guru, sekiranya kita gagal, tak ada rezeki, kita jangan salahkan guru. Setrika ni sabar diri. ada guru yang boleh buat urusan setrika yang ada yang barang lama yang antik yang berkadam. Kadang-kadang setrika ni ada guru boleh buat benda yang berkadam, ada guru tak boleh buat. Ya betul. Dia kena tengok kalau dia ada dana, kalau dia untuk perubatan tak boleh, untuk perangan tak boleh. Kita juga dengan pedang ke keris ke batu ke. Barang ni hanya untuk peperangan, keselamatan. Hanya untuk kata Keselamatan. dalam darurat, untuk diri sendiri, untuk keluarga, tapi bukannya untuk rezeki. Tak boleh juga, kan? Baiklah. Jadi akhir kata Tommy mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah menonton rancangan Sembang Santai Borak Kopitiam pada malam ini. Kita santai-santai, don't be stress. Jadi dalam urusan barang-barang antik, jual beli barang-barang antik mistik ni kena ikut SOP lah. PKP pun ada SOP, barang-barang antik pun ada SOP lah. Pastikan tembus owner, direct owner, jangan berlapis-lapis macam kuih lapis. Tommy pun diamanahkan juga sebagai seorang tester oleh Ustaz Kamarul, guru kan. Dia kalau ada barang kebal Tommy pergi kisahkan, Tommy pergi test. Tommy kisahkan test, kalau potong rambut tak putus, jumpa saya beri proses. Mohon. Proses ni maksudnya mohon rezeki. Jangan salah faham, bukan kita proses ayam proses. Ayam proses. Proses tarik dana. Jadi Tommy sahkan, potong rambut tak putus, tak kira dah. Saya akan uruskan. Kita mohon dana. Pastikan owner kena kerjasama. Ya, itu Owner kerjasama. Owner mahu bekerjasama. Bila kita pergi proses, satu bas datang. Kalau beli 2 bas, helikopter boleh bawa. Tapi bila nak kutip sumbangan, contohnya nak undang guru, nak pergi sana pergi sini, nak buat untuk urusan ni kan kena ada modal, bukan eliok je. Jangan sembang kecang eliok je. Bila kutip RM10, RM20 tak nak. Tapi bila berjaya game nak duit. Aku tak ada bagian kat Tommy. Tapi bila gagal, kecoh. Mana sumbangan dia lepas tu Tommy? Kau tak menyumbang, macam mana kau nak dapat bagian kau? Walaupun YMS RM10, RM1 pun dah. Tapi dia tak nak. Tak nak share. Jadi urusan gagal. Jadi nak undang guru duit, nak undang buyer pun duit. Betul Cik Amir? Undang buyer kena bayar. Pembeli datang naik helikopter. Kalau undang buyer 5,000 ada duit. Owner ada duit. Tapi bila barang fail, buyer minta penalti, sanggup owner bayar, betul tak? Tak nak kan? Kalau minta penalti kalau barang kau gagal. Susah juga. Jadi itulah dalam urusan ni kita kena telus. Ini yang Tommy nak bagi yang melibatkan barang-barang antik, jual beli, arranger, jemaah, broker-broker. Yang jahatnya broker maut lah. Kalau broker tanah orang panggil broker tanah, broker angin. Antik pun ada broker angin juga. Orang panggil broker maut. Itulah. Pastikan direct owner, tembus owner. Mudah berurusan. Baru kita mudah urusan. Duit nak, game nak, tapi tak nak kerjasama. Apa yang penting kerjasama. Kepada yang baru melibatkan dalam mistik, yang tidak faham, Tommy yang boleh bagi pencerahan melalui beberapa orang guru, pembeli akan bagi pencerahan. Tommy pun bukan banyak ilmu sangat, tapi masih belajar lagi.
Kalau ada soalan yang power-power tu Tommy tak boleh jawab, Tommy akan rujuk dengan pihak buyer ataupun pihak guru. Apa-apa soalan. Okey, terima tu. Jadi yang baik kepada Allah Ta'ala, yang tak baik kepada diri Tommy sendiri. Sekiranya ada kata bahasa dalam kita punya sembang santai buat kopitiam ni, Tommy mohon ampun, maaf. Musuh 10 jari. Jadi jika ada terkasar bahasa, minta maaf lah, zahir batin. Raya dah habis, kita mohon maaf zahir batin lah. Ya, Kita tu Raya Haji lah. Begitu juga saya, sekiranya saya terkasar bahasa, menyinggung perasaan mana-mana pihak, saya mohon ampun dan maaf dari hujung kaki ke hujung rambut. Maaf dunia serta akhirat. Itu sajalah. Sekiranya saya ada kesilapan, saya mohon maaf. Maaf zahir dan batin. Okey. Jadi kepada siapa ada barang yang keindahan yang Tommy sebutkan tadi tu, kunyit hitam, mani gajah, pedang tombol, muntah ikan paus, keris berdiri, tokek, anti racun, anti basi, anti panas, bulu semua ruas, sila hubungi Tommy dan Tuan Jeffrey. Ambil gambar video terkini, tulis kod nombor Pertubuhan Kadam Tommy alias dan Jeffrey. Jadi boleh berurusan. Hubungi Tommy 016 266 1767 atau 019 2077 027. Tommy ulang sekali lagi 016 266 1767. Tuan Jeffrey nombor? Okey, sekiranya nak hubungi saya, nombor telefon saya 017 240 2026. Saya ulang sekali lagi, sekiranya nak berhubungi saya, miss call saja. InsyaAllah saya akan call balik. Nombor telefon saya 017 240 2026. Pastikan barang genuine. InsyaAllah. Tembus owner. Pastikan dapat tembus owner. InsyaAllah. Direct owner. Direct owner. Ikut SOP. Ikut SOP kita. Ikut SOP, insyaAllah kita boleh berjaya. Jangan hantar video pula. Buyer nak video terkini hari ni berapa hari bulan? 5 hari bulan. 5 hari bulan. Dia bagi 1 hari bulan Januari. Dah lebih 6 bulan. Tak boleh lah. Video expired lah. Expired. Ubat pun ada tarik expired juga kan. So, itulah sebagai mukadimah kita. 2 orang je view hari ini. Mungkin diorang tak minat mistik, tak apalah. Tapi dalam urusan barang-barang antik mistik, kepada sesiapa ada barang-barang yang berkeindahan yang Tommy sebutkan tadi, pastikan tembus owner, direct owner, tidak lapis-lapis macam kuih lapis. Barang genuine. Okey, kasih jadi bro. Terima tu. Kasih jadi. Okey. Innama amruhu iza arada syai'an ayalahu kun fayakun. Jadilah. Okey? InsyaAllah. Kami sudahi. Lagi sekali yang baik pada Allah, yang terbaik pada Tommy sendiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Layan. Zas. Assalamualaikum. I love you.